saudara-saudari di dalam nama Yesus Kristus. Pagi ini kita akan merenung daripada pengajaran dari Efesus bab 5 dari ayat 22 hingga 33 yang bertema suami dan isteri dan gereja Tuhan di dalam Yesus Kristus. Mari kita memuji Tuhan dengan lagu Kita Satu di dalam Tuhan dan upahnya besar di syurga. Kita satu dalam Tuhan, kita satu dalam Tuhan, kita disatukan di dalam Roh Tuhan, kita satu dalam Tuhan. Mari kita bernyanyi, rasakan kasih Tuhan. Mari berpegang tangan supaya dunia tahu kita satu dalam Tuhan. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali bawa kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di syurga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di syurga. Mari kita berdoa. Ya Bapa di syurga, kami berterima kasih kerana memberikan kami sekalian masa untuk mendengar dan belajar firman Tuhan di Efesus bab 5, di mana suami isteri yang hidup bersama harus saling menghormati satu sama lain dan lebih-lebih lagi sudi mengikut hukum Tuhan Bapa dan pengajaran Tuhan. Bantulah kami untuk memahami dan mengaplikasikannya di dalam perhubungan kami agar kami mempunyai iman di dalam kasih yang ditunjukkan contohnya oleh Yesus Kristus untuk gerejanya. Kami bersyukur dengan pimpinan Roh Tuhan kami akan dapat memberikan segala puji-pujian kepada Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebagai rumusan, marilah kita mengulang kaji pembelajaran dari firman Tuhan di bab 5 buku Efesus bahagian 1. Dari bab 4 lagi, kita harus membuangkan sifat perbuatan yang tidak senonoh dengan mengamalkan sifat kawalan diri dengan disiplin di dalam Kristus. Kita tidak lagi ingin hidup di dalam kongkongan kegelapan, dan sebaliknya kita harus ingin disinari dengan cahaya Kristus. Yang kedua, janganlah kita mabuk oleh minuman keras, tetapi haruslah kita dijiwai dengan kuasa Roh Tuhan demi kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Yang ketiga, kita mesti mencontohi Kristus dengan kehidupan di dalam kasih-Nya. Ini boleh tercapai dengan usaha untuk mengikut teladan Kristus dan kehendak-Nya. Kekuatan ini diberikan oleh Tuhan kepada anak-anak Tuhan yang sudi bersamanya
melalui Roh Tuhan dan janji-janji firman-Nya. Kasih Tuhan yang menunjukkan pengorbanannya di dalam salib dapat menguatkan kita dengan pemberian kurnia Tuhan. Mungkin kita terpaksa melakukan pengorbanan yang sewajarnya untuk hidup di dalam iman Kristus. Kita akan dapat mencontohi Kristus dan mengikut jejak langkahnya. Akhir sekali, tanda-tanda yang bakal menunjukkan kita ada Roh Kudus Tuhan bersama kita ialah apabila kita dikuatkan dengan kesanggupan memberi segala puji-pujian bersama umat Kristian yang lain. Kita akan dijiwai dengan keinginan untuk memberikan kesyukuran sendiri dan juga bersama umat Kristian yang lain. Kita akan bersukacita menyaksikan berkat-berkat Tuhan yang berlimpah-limpah, dan ia akan menjadi suatu galakan kepada kita sekalian yang ingin mengetahui dan mengenal kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Dari ayat 22 hingga 23, hai isteri, taatlah kepada suami seperti kamu taat kepada Tuhan. Di dalam ayat 23 ini, ia menyatakan dan memberi keterangan bahawa suamilah ketua kepada istrinya, sebagaimana Kristus ialah ketua kepada jemaah di dalam gereja Tuhan. Ini memberikan maksud dan pengertian tugasan ketua dan pimpinannya itu diberikan kepada suami. Di dalam konteks perkawinan, di mana Tuhan telah memberi tugasan suami untuk mengambil tanggungjawab sebagai seorang ketua dan pemimpin di dalam rumah tangganya. Tetapi ada orang yang mungkin tidak gemar atau suka dengan perkataan taat ini. Memang kita tidak mudah untuk mentaati arahan yang diberikan kepada kita di dalam kehidupan kita setiap hari. Kita tidak suka orang menyuruh kita untuk melakukan sesuatu. Di dalam masyarakat, kita selalunya harus juga mentaati suruhan atau arahan yang diberikan kepada kita, baik di tempat kerja. Kerana itulah peraturan di dalam pekerjaan dan tata tertibnya. Di 1 Korintus bab 11 ayat 3, aku mau kamu memahami hal ini. Kristus ialah kepala kepada setiap orang lelaki. Suami ialah kepala isteri. Dan Allah ialah kepala Kristus. Perkawinan adalah rancangan Tuhan, bukan suatu institusi yang didirikan oleh manusia. Yang kedua, oleh itu suami ditugaskan dengan peranan ini oleh Tuhan untuk menjadi seorang ketua. Tanggungjawab pimpinan ini adalah untuk mengetahui isteri seperti mana Kristus ialah ketua di dalam gereja Tuhan. Inilah contoh yang diberikan kita oleh Yesus. Tugasan seorang ketua adalah kalanya bukan senang. Yesus juga sering menghadapi situasi yang susah, seperti di mana orang mengkhianati beliau. Dan ada ramai yang memberi tentangan terhadap pengajarannya. Tetapi Yesus bersabar menghadap segala rintangan dan cobaan ini semua. Dan seperti di Kolose bab 3 ayat 19, hai suami, kasihilah isteri dan janganlah berlaku kasar terhadap mereka. Ini mengingatkan suami supaya banyak bersabar dan kasihilah isteri. Perkawinan adalah rencana dan idea Tuhan, bukan satu institusi orang. Persoalan yang pertama ialah mengapa isteri harus taat pada suaminya? Jawapannya dapat dilihat dari ayat 23. Paulus di sini menyatakan bahawa sedangkan suami telah menerima suruhan pimpinan
itu dari Tuhan, maka istrinya hanya perlu mengikuti arahan Tuhan sedemikian. Ini adalah kerana ia hanya mengikut rencana Tuhan untuk perkahwinan. Di ayat 24, gereja juga mentaati Kristus, dan oleh yang demikian isteri harus mentaati segala-galanya kepada suaminya. Yang kedua, mentaati ini di dalam pengajaran Alkitab memberi pengertian seperti di ayat 33. Menghormati suami. Adanya perbezaan di antara menunjukkan penghormatan dan merasa penghormatan itu. Menunjukkan penghormatan adalah kerana itulah suruhan Tuhan dari hukumnya. Tuhan seolah-olahnya mencabar isteri untuk menunjukkan nilai penghormatan itu di dalam konteks perkahwinan demi kesejahteraan keluarga bahagia. Untuk membantu kita memahami ini, mentaati tidak bermaksud satu, isteri harus bersetuju dengan suami di dalam segala-galanya. Tidak bermaksud sedemikian. Kita faham bahawa orang lelaki dan orang perempuan mempunyai pemikiran yang berbeza di dalam pelbagai perkara. Jika kamu mempunyai pertelingkahan dengan isteri, janganlah beraksi dengan sikap yang tidak bersopan atau menggunakan perkataan yang memandang rendah orang dan tidak mengira reputasi orang, suami atau isteri. Yang kedua, mentaati tidak bermaksud meninggalkan pemikiran mental di hari perkahwinan. Ini tidak bermaksud perjanjian pada hari perkahwinan itu tidak lagi mengambil peduli hal suami isteri lagi. Ia adalah suatu pembelajaran untuk membentuk pemikiran dan idea yang baru ini untuk mula menghormati peranan suami sebagai pemimpin di dalam keluarga. Yang ketiga, mentaati tidak bermaksud mengelakkan usaha untuk meyakinkan si suami. Selepas perkahwinan, pasangan itu selalu ingin cuba mengubah satu sama lain. Si suami ingin mengubah cara isteri memikir, supaya isteri dapat memikir seperti dia, si suami. Dan si isteri pula ingin mengubah si suami. Ini tidak akan berjaya. Tetapi ada kalanya di dalam setengah situasi, mungkin dengan kaedah yang lebih strategik dan lemah lembut, dan dengan bantuan kurnia Tuhan, mungkin ada hasilnya. Yang keempat, mentaati tidak bermaksud mengikut kehendak suami lebih daripada mengikut kehendak Tuhan. Bila suami memang berada di dalam arah yang salah dan tidak ada kepercayaan, maka isteri tidak perlu mengikut kehendak suami lagi, di mana cara si suami adalah bercanggah, bertentangan dengan kehendak Tuhan. Yang lebih penting ialah perempuan harus menjadi pengikut Kristus, dan ini menjadi suatu peranan yang utama. Yang kelima, mentaati tidak bermaksud si isteri harus bertindak dengan ketakutan. Jika si suami yang menakutkan istrinya dengan kekerasan atau dengan kata-kata kesat, maka dia tidak lagi menunjukkan seorang yang beriman dan mengikut hukuman Tuhan lagi. Mentaati dari isteri adalah menjadi suatu gerak balas spontan yang dilakukan kerana penghormatan dan kasih itu yang saling hormat menghormati satu sama lain. 1 Petrus bab 3, 1 hingga 2. Demikian juga kamu isteri-isteri harus taat kepada suami, supaya jika ada antara suami kamu yang tidak percaya kepada firman Allah, kelakuan kamu akan menyebabkan mereka menjadi percaya. Kamu tidak perlu mengatakan apa-apa kepada mereka, kerana mereka boleh melihat kelakuan kamu yang murni
dan penuh hormat. Persoalan ialah jika adanya suami yang tidak percaya atau tidak lagi menjadi pengikut Kristus. Jadi suami yang belum percaya kepada iman Kristus itu, bolehkah dia lagi memegang jawatan sebagai pemimpin di dalam keluarganya? Jawapannya seperti di 1 Petrus bab 3 ayat 1 hingga 2 ialah boleh. Sebagai seorang perempuan, kamu harus mengikut perintah firman Tuhan dan laksanakan iman kamu dengan penuh murni di depan Tuhan agar suami dapat lihat Yesus di dalam kehidupan harian kamu. Hidup kamu dengan iman Yesus adalah hidup yang menunjukkan kehidupan yang ditransformasikan atau diubah demi iman Tuhan Yesus. Suami akan kagum dan dapat menyaksikan perubahan dan iman kamu di dalam Yesus. Inilah teladan dan contoh kehidupan rohani isteri Kristian kepada suaminya. Peranan yang kedua oleh suami ialah harus mengasihi isteri seperti mana Kristus mengasihi gerejanya. Inilah suatu hukum kepada suami untuk mengasihi isteri. Dan isteri harus memahami bahawa dia dikasihi suami dan dia akan mempunyai keyakinan di dalam suami. Dengan ini, ia akan membawa kesejahteraan dan keharmonian di dalam keluarga dan hati keluarganya. Sebagai contoh, suami boleh menyenaraikan 5 cara untuk menunjukkan kesayangan dia terhadap isteri sebagai langkah keikhlasan kasihnya. Dan isteri pula boleh berbuat sedemikian juga. Apa jua tindakan yang suami boleh buat untuk membuktikan kesayangannya terhadap isteri. Bagi mereka yang sudah berumah tangga, cubalah aktiviti ini. Tetapi ada kalanya cinta di dalam sesebuah perkahwinan itu sudah lenyap, sudah hilang dan berakhir. Ini adalah kerana kita masih menggunakan tenaga kita untuk memahami satu sama lain. Kristus telah menunjukkan teladan kasih-Nya dengan kasih yang berkorban, yang akan membuat pengorbanan di dalam salib. Oleh itu 1 Petrus bab 3 ayat 7. Suami-suami harus hidup dengan isteri kamu dengan penuh pengertian dan sedar bahawa mereka itu kaum yang lebih lemah. Perlakuan mereka dengan hormat kerana mereka bersama-sama kamu akan menerima anugerah hidup sejati dan kekal daripada Allah. Berbuatlah demikian supaya tiada sesuatu pun menghalangi doa kamu. Inilah kehendak Tuhan, saudara-saudari, untuk mereka yang berada di dalam perhubungan suami isteri ini. Kita tidak payah bertanya, mengapa bunga ada duri, atau di kalangan duri itu adanya bunga mawar. Di dalam ayat 31, seorang lelaki akan meninggalkan ibu bapanya untuk bersatu dengan istrinya. Memberi maksud lelaki akan keluar dari kuasa ibu bapanya. Dan bila lelaki dan perempuan iaitu menjadi satu, mereka akan mewujudkan kuasa sendiri bila mereka mendirikan keluarganya dengan pimpinan yang tersendiri. Mereka tidak mengabaikan ibu bapa. Dan secara rohani, emosi dan fizikal, ia berhubung dengan istrinya yang bermaksud meninggalkan ibu bapa dan bersatu dengan istrinya. Inilah kesatuan di dalam perkahwinan. Saya milik kau dan kau milik saya. Satu kesatuan di dalam Tuhan untuk kedua-dua pasangan ini. Tuhan mewujudkan pasangan untuk mengadakan perhubungan yang rapat secara keseluruhannya supaya mereka boleh hidup saling bantu-membantu
hormat menghormati, kasih mengasihi di dalam keluarga mereka dan di dalam gereja Tuhan. Mungkin mereka tidak tercapai kehendak Tuhan dan masih mengalami ketidaksefahaman di dalam perhubungan keluarganya. Mereka mungkin tidak kuat dan tidak berani. Hanya Tuhan sahaja yang boleh membantu mereka di dalam situasi ini dengan berkat dan roh Tuhan yang dijanjikan itu bersama mereka. Roh Kudus Tuhan akan memberikan perangsangan dan kekuatan kepada suami untuk memimpin isteri dan dapat mengasihi istrinya dengan hati sejati. Isteri pula akan dapat menghormati suaminya sebagai pimpinannya. Hanya dengan kasih karunia Yesus yang bisa dapat menyatukan suami dan isteri seperti mana yang difirmankan di dalam hukum Tuhan di Alkitab. Jangan hanya memandang pada isteri untuk menghiburkan hati suami, tetapi harus memandang pada Yesus untuk merasa sukacita yang sejati dan kekal. Ada kalanya ada penyembuhan datangnya dari puji-pujian yang kita dapat diberikan pada Tuhan. Kita mesti memanaskan dengan membaca, menyuburkan sebarang perhubungan yang diberikan Tuhan kepada kita demi kemuliaan Tuhan. Tuhan sendiri telah memberikan kita kasih dan penyelamatan di dalam nama Yesus Kristus. Kristuslah yang harus menjadi kepala dan ketua di dalam keluarga kita semua. Sebagai kesimpulan, marilah kita mengulang kaji pembelajaran dari firman Tuhan di bab 5 bahagian kedua ini. Ramai di antara kita mungkin terdengar sumpah perkahwinan. Bila kamu berkahwin, kamu akan mempunyai cincin perkahwinan yang menjadi suatu tugasan janji di mana kamu bersumpah di depan orang ramai dan Tuhan. Tidak kira menjadi kaya atau miskin, di dalam kesakitan, di dalam kesehatan, atau akan mengasihi, akan menghargai, dan hingga kematian yang akan memisahkan kita mengikut hukum Tuhan yang suci ini. Mungkin kamu menghadapi kesengsaraan di mana kamu cuba menyelaraskan kehidupan bersama-sama di hari kecewaan dan suara tangisan di malam hari. Janganlah berasa duka cita, tetapi serahkan harapan kamu sekali lagi di dalam firman Tuhan Alkitab. Ini adalah kerana pembelajaran kita semua di Efesus bab 5 bahagian kedua ini ialah 1. Di dalam rumah tangga Kristian, Kristuslah kepala dan gerejanya adalah tubuhnya. Kita harus belajar di dalam kasihnya dan hidup di dalam cahaya Kristus bersama satu sama lain dengan penghormatan. Yang kedua, Kristus telah mengorbankan nyawanya sebagai tanda penghormatan kasihnya untuk kita. Kita harus pula memegang pada tanggungjawab kita, tugasan kita bersama isteri dengan penuh kesabaran, kasih dan saling mengampuni satu sama lain. Akhir sekali yang ketiga, Tuhan telah memberi suami tanggungjawab ketua untuk memimpin keluarga dan istrinya. Dan isteri pula menunjukkan taat setia kepada suami dengan aksi atau tindak balas, respon kasih sayang dan menghormati. Mari kita berdoa bersama. Ya Bapa, kami bersyukur dengan pengajaran firman Tuhan Bapa di dalam buku Efesus ini. Ia telah mengajar kami untuk saling kasih mengasihi seperti yang ditunjukkan oleh Yesus Kristus dengan pengorbanannya kasihnya kepada kita semua. Kami mengakui inilah panggilan rohani untuk suami untuk menjadi pemimpin kepada isteri dan menjadi ketua di dalam rumah tangganya. Kami berdoa agar sifat mentaati itu akan datang secara spontan demi mewujudkan suatu keharmonian rumah tangga yang rohani di dalam Yesus Kristus
oleh isteri dan suami. Dan ini kami akan menjadi suatu unit yang baru di dalam keluarga baru yang akan memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Kami meminta bantuan Roh Kudus akan sentiasa memimpin suami dan isteri untuk lebih memahami kehendak Tuhan dan dapat menerima berkat-berkat janji Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami semua. Amin.